Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk akhlak yang kedua, tingkatan 4. Okey, tajuk dia ialah khauf dan roja. Okey, macam biasa ni salin dekat dalam buku nota. Cantik-cantik salin jangan sebab nota ni awak akan refer balik. Okey, ni tajuk dia khauf dan roja. Okey, apa yang perlu awak tahu, fokus ialah mesti maksud dia. Okey, maksud khauf dan roja. Apakah maksud khauf? Takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya. Okey, roja mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Okey, ni menjauhi. Okey, khauf takut, roja mengharapkan keredaan Allah. Okey, itu keyword yang awak kena hafal. Kena tahu. Okey, yang kat sini. Tengok fokus sikit sebelah kiri ni. Okey, cara mendapatkan khauf. Okey, kita nak rasa perasaan takut tu. Bergaul dengan ulama dan para solihin. Bila kita bergaul dengan orang yang baik, so kita pun akan rasa segan nak buat jahat. Okey, yang kedua, sentiasa mengambil iktibar. Okey, iktibar ialah pengajaran. Okey, pengajaran. Okey, pengajaran dari kisah kaum terdahulu dalam Quran, kan, dengar ceramah, cerita-cerita pasal kisah-kisah kaum terdahulu. Okey, ketiga, sentiasa bertaubat, menyesal buat jahat, kan, menyesal ponting kelas, menyesal tak buat kerja rumah, menyesal tidur sampai bangun tengah hari tak pergi kelas online. Okey, yang keempat, sentiasa mengingati mati. Bila kita ingat mati, kita akan berasa takut untuk melakukan kejahatan, takut untuk tak solat, takut untuk buat perkara-perkara yang mungkar. Okey, yang kedua, cara mendapatkan rojak. Cara nak dapatkan, nak jadi orang yang sentiasa nak cari keredaan Allah. Macam mana? Bermujahadah. Mujahadah ialah bersungguh-sungguh. Saya harap faham, saya pakai tangan ini. Bersungguh-sungguh menentang hawa nafsu. Hawa nafsu tak nak sembahyang subuh. Kan, tarik selimut balik, itu adalah nafsu lah tu. Okay, jadi kita nak berusaha mujahadah menentang hawa nafsu. Yang kedua, melaksanakan amal ibadah dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Okey, kesungguhan, kita solat betul-betul. Okey, istiqamah tu berterusan, tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berdoa lah, maksudnya kita berdoa minta, ya Allah, tolonglah kurniakanlah aku, berilah aku keredolah aku. Okey, banyak lagi doa-doa yang muktabar yang boleh awak amalkan. Okey, ni dalil nakli. Dalil nakli lah dalil yang berdasarkan ayat Al-Quran. Sekarang ni bila tak mengajar dalam kelas, bila mengadap handphone sambil buat screen recording ni, tersasul-sasul. Okey, dalil dia ialah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Ali Imran. Okey, ayat 3, surah Ali Imran ayat 175. 3 ni ialah dia punya juzuk yang ketiga lah. Okey, maksud, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Okey, itu tak payah ambil lah, ini saya terangkan saja. Okey, kita masuk seterusnya. Okey, dalil nakli pasal rojak. Okey, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahu khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dalil nakli untuk sifat rojak, mencari keredaan Allah. Okey, contoh khauf dan rojak yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey, kita baca sekali imbas. Awak boleh baca dengan lagi penuh mendalam. Tengok dalam buku teks. Muka surat apa ni? 194. Saya suka tengok buku teks sebab soalan-soalan SPM semua dia akan berdasarkan buku teks. Okey, contoh dia, Rasulullah mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk pada sujud terakhir. Okey, pada sujud terakhirnya baginda menangis kerana berasa takut Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab. Lalu Rasulullah merintih dengan bersabda, wahai Tuhanku, bukanlah engkau, minta maaf saya tak nampak lah, bukanlah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka. Jadi Rasulullah sedih, kan, takut kalau Allah bagi azab pada umat manusia pada ketika itu. Tuhanku, bukanlah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka bila mereka memohon ampun.
sekarang kami sedang mohon ampun kepadamu. Okey, ini sunat Abu Daud, Kitabus Solat. Okey, ini adalah daripada hadis. Okey, yang seterusnya tu tak payah salin tak payah salin. Okey, ni pun awak boleh baca. Okey. Okey, yang ni salin. Okey, salin. Okey, konsep khauf dan rajak. Apa dia dengan konsep? Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan khusyuk, dengan syarak. Maksudnya apa? Takut pada Allah, jangan buat benda jahat. Okay, yang kedua, seorang yang mengharapkan keridhaan Allah hendaklah melakukan amal ibadah dengan menjauhi perbuatan maksiat. Okay, yang ketiga, ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Okay, yang keempat, perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Yang seterusnya, perasaan raja akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Yang seterusnya, khauf dan raja hendaklah berpaksikan husnuzan. Apa itu husnuzan? Husnuzan ialah sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi yang ini salin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, salin. Okey, yang seterusnya, apakah hikmah? Okey, hikmah khauf dan raja. Okey, hikmah khauf dan raja ialah melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah SWT dalam setiap keadaan. Yang kedua, melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin. Ni ada, awak nampak tak? Ni dia kata hubung, menerangkan isi dia tu. Kerana yakin Allah SWT melihat dan menilai setiap perbuatan. Yang ketiga, mendidik jiwa. Kalau buat perkataan mendidik jiwa insan, 1 markah. Okey, kita nak 2 markah. Agar untuk dapat markah huraian. Agar sentiasa menjauhi larangan Allah SWT kerana takut akan kemurkaannya. Yang keempat, melahirkan insan yang sentiasa berasa gembira melakukan kebaikan. Okey, ni supaya. Okey, ni isi. Okey, ni kata hubung, mendapat kemanisan iman, ni huraian. Okey, yang kelima, melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni 1 markah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Okey, ini kita boleh ambil sebagai kata hubung. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hikmah. Jadi tolong salin. Okey. Okey, yang terakhir sekali. Okey, untuk latihan bagi tajuk ni. Okey, saya nak 1 sahaja. Okey. Oh, ada 2 tengah-tengah 4. Tengah-tengah 4 ada 2. Ada 2 dia punya. Okey, baik. Okey, jadi yang pertama sekali, soalan nombor 5. Dosa terlalu banyak. Adakah Allah SWT akan mengampuni aku? Okey, ni kepala dia sudah terkeluar. Dia punya kepala otak. Bincangkan tindakan yang sewajarnya. Alah, senangnya. Tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja dalam gambar di atas. Mana gambar? Ni gambar ni. Dia dah menyesal. Menyesal lah tu. Banyak sangat buat jahat. Contoh bincangkan tindakan apa yang diambil. Saya ingatkan balik isi, huraian lengkap dan kesimpulan, bukan 4 isi. Okey, menyesal, selain itu tidak akan mengulangi, selain di samping itu, okey, itu salah. Okey, saya nak 1 isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, soalan yang kedua, bagaimanakah sifat khauf dan raja melahirkan muslim sejati? Okey, ini soalan yang kedua. Jadi ada 2 soalan yang kena buat, soalan 5 dan 6. Bagaimana sifat khauf dan raja, okey, melahirkan muslim sejati? Bagaimana? Dengan apa? Huraikan, bincangkan. Okey, bagi macam biasa juga 4 markah. Okey. 4 markah, jadi 1 isi, 1 huraian, 1 lengkap dan kesimpulan. Okey, ni kelas 4S1. Jadi laju dia mesti macam memang hari lintang belah bumi. Kita kena belajar macam itulah, sebab nanti kita nak balik sini kita akan fokus pada buku kerja pula. Okey, itu saja daripada saya. Okey, tolong salin dan siapkan. Hari ni hantar. Tak banyak pun, ada 3 soalan sahaja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.